Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukur pada Allah masih lagi diberikan peluang dan ruang untuk kita bertemu lagi. Untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung segmen ABDD hamba baca dan mendengar. Untuk episod yang kedua, sambungan daripada kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiyul Ar-Rahman Al-Mubarakfuri Dan insya-Allah masih lagi bab pertama berkenaan dengan kaum tanah Arab dan kaum Arab lah insya-Allah. Tanah Arab dan kaumnya insya-Allah. Baik. Sambungan tentang semalam kalau ikutkan kita bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara ringkasnya yang telah dikongsikan melalui kitab ini. Hamba sambung insya-Allah di page yang ke-7. Nabi Ibrahim AS berangkat menuju ke Mekah dari semasa ke semasa untuk mengunjungi anak dan isteri baginda iaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail AS yang telah ditinggalkan di Mekah. Tidak dapat diketahui berapa kali Nabi Ibrahim AS berulang-alik ke sana. Akan tetapi sumber-sumber sejarah hanya merakamkan 4 kali Nabi Ibrahim AS berkunjung ke tempat itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Nabi Ibrahim alaihissalam saya sebenarnya nak cerita tentang baginda Rasulullah tapi belum lagi sabar Baik. Di dalam Al-Quran Allah menyebut bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam telah bermimpi menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam segera menyahut perintah tersebut. Akan tetapi tak kala Nabi Ibrahim alaihissalam telah bersedia untuk menyembelih puteranya itu, Allah menebus korbannya dengan seekor kambing kibas yang besar. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kazalika tajzil muhsinin inna haza lahuwal balagul mubin wa qadainahu bizibhin azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah SWT itu, Nabi Ibrahim AS merebahkan anaknya atas pelipisnya. Lalu kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang berbuat baik. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Surah As-Safat ayat 103 sehingga 107 Baik. Dalam Taurat iaitu kitab Kejadian, Book of Genesis, ada menyebut bahawa umur Nabi Ismail alaihissalam adalah 13 tahun lebih tua daripada umur Nabi Ishaq alaihissalam Menurut rentetan kisah penyembelihan ini, ternyata bahawa ia berlaku sebelum kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam, kerana berita mengenai kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam hanya disebut setelah menyebut keseluruhan kisah penyembelihan ini. Baik. Peristiwa penyembelihan ini termasuk dalam salah satu siri pengembaraan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum Nabi Ismail alaihissalam dewasa. Tiga pengembaraan yang lain telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan panjang lebar secara mafhum daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Secara ringkasnya kisah tersebut menyatakan bahawa apabila Nabi Ismail alaihissalam dewasa dan mempelajari bahasa Arab daripada kabilah Jurhum serta peribadi Nabi Ismail AS yang menarik perhatian mereka, maka mereka telah mengahwinkan Nabi Ismail AS dengan salah seorang wanita kabilah mereka. Setelah ibu Nabi Ismail AS meninggal dunia iaitu Siti Hajar, terlintaslah di dalam hati Nabi Ibrahim AS untuk mengunjungi anaknya itu. Lalu Nabi Ibrahim AS pun datang setelah Nabi Ismail AS berkahwin. Apabila Nabi Ibrahim AS sampai, Nabi Ibrahim AS tidak ada di rumah.
Nabi Ismail alaihissalam tidak ada di rumah, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai, Nabi Ismail tiada di rumah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanyakan isteri, ya, Nabi Ismail alaihissalam mengenai Nabi Ismail alaihissalam itu sendiri, ya, dan keadaan hidup mereka berdua. Lalu isteri Nabi Ismail alaihissalam mengadu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai kesempitan hidup mereka, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan supaya menantunya itu memberitahu Nabi Ismail alaihissalam agar menukar ambang pintu rumahnya, ya. Kisah ini pun di antara kisah yang masyhur, ya. Ini suatu mesej yang sangat berguna, ya, kepada suami khususnya, ya, insya-Allah. Baik. Nabi Ismail AS mengerti apa yang disampaikan oleh bapanya itu. Lalu Nabi Ismail AS pun menceraikan isterinya dan berkahwin dengan wanita yang lain pula. Isteri Nabi Ismail AS yang kedua ialah puteri kepada Mudad bin Amru, iaitu ketua kabilah Jurhum. Pada waktu yang lain, Nabi Ibrahim AS dikisahkan datang semula selepas perkahwinan kedua anaknya itu, tetapi sekali lagi tidak menemui ataupun tidak berjumpa dengan Nabi Ismail AS kerana Nabi Ismail AS tidak ada di rumah, ya. Lalu Nabi Ibrahim AS pun pulang ke Palestin setelah bertanyakan isteri Nabi Ismail AS mengenai Nabi Ismail AS kehidupan, iaitu tentang kehidupan mereka berdua. Di mana isteri yang kedua ini telah memuji Allah atas apa yang mereka miliki. Lantas itu Nabi Ibrahim AS berpesan kepada kepada isterinya, isteri yang kedua ini, supaya disampaikan kepada Nabi Ismail AS menetapkan atau mengekalkan ambang pintu rumahnya, ya. Pada kali ketiga Nabi Ibrahim AS datang dan dapat bertemu Nabi Ismail AS yang ketika itu sedang berlatih memanah di bawah pohon besar berdekatan telaga Zamzam. Apabila melihat Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS bingkas bangun menyambutnya, lalu melayani Nabi Ibrahim AS sebagaimana seharusnya perlakuan seorang anak terhadap bapanya. Pertemuan mereka kali ini terjadi setelah terlalu lama masa berlalu. Pastinya pertemuan ini bagi seorang bapa yang telah tua dan pengasih serta anak yang baik dan soleh sangat besar ertinya, ya. Dalam pertemuan inilah kedua-dua beranak itu membina Kaabah dan mengangkat tapak asasnya. Dalam pertemuan ini juga Nabi Ibrahim AS menyeru manusia menunaikan ibadah haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah telah mengurniakan kepada Nabi Ismail AS 12 orang anak lelaki hasil perkahwinan baginda dengan puteri Mudad tadi, ya. Mereka ialah Nabit ataupun Binalut, Khaidar, Adbail, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Hadad, Ya'ma, Yatur, Nafis dan Qaiduman. Daripada kesemua anak Nabi Ismail AS ini lahir 12 kabilah yang kesemuanya dalam masa yang sama pernah mendiami Mekah, ya. Dan sumber kehidupan mereka yang utama ialah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan ke Mesir, ya. Setelah itu kabilah-kabilah ini bertebaran di seluruh semenanjung Arab. Malah ada yang sampai ke kawasan luarnya. Dengan berlalunya masa, berita mengenai keturunan mereka pupus sedikit demi sedikit, melainkan anak pinak Nabit dan juga Qaidar, ya. Baik. Tamadun orang Nubti ataupun Nabatin di utara Hijaz mula gemilang. Mereka telah berjaya membentuk kerajaan yang kuat sehingga kawasan-kawasan yang berdekatan semuanya tunduk kepada mereka. Mereka menjadikan Batra sebagai ibu negeri, ya. Kekuatan mereka tidak dapat ditewaskan oleh sesiapa pun sehingga angkatan tentera Rom datang dan berjaya mengalahkan mereka. As-Sayyid Sulaiman Nadawi, ya, setelah melakukan kajian yang mendalam serta analisis yang terperinci, merumuskan bahawa raja-raja dinasti Ghassan dan orang Ansar yang terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj bukanlah berasal daripada keturunan Qahtan, ya. Sebaliknya mereka berasal daripada keturunan Nabit bin Ismail serta anak cucu mereka yang masih ada di tempat tersebut. Maknanya berasal daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam.
Anak-anak Khaidar bin Ismail pula masih terus menetap di Mekah, meneruskan kesinambungan zuriat mereka di sana. Di antara mereka yang berasal dari keturunan Khaidar ialah Adnan dan anaknya yang bernama Ma'ad, ya. Daripada Adnan inilah orang Arab Adnan mendapat nama nasab mereka. Ya, Adnan ialah datuk yang ke-20 dalam salsilah nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan di dalam hadis bahawa apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut mengenai nasabnya dan apabila sampai kepada nama Adnan, baginda sallallahu alaihi wasallam menahannya sambil berkata, para ahli nasab itu berbohong, maka janganlah kamu melepasinya Adnan. Ya, sekumpulan ulama berpendapat bahawa adalah harus disebutkan nasab sebelum Adnan. Ya, mereka menyatakan hadis yang disebutkan berkaitan larangan Nabi itu adalah hadis yang dhaif ataupun lemah. Ya, mereka mengatakan bahawa zaman antara Adnan dan Nabi Ibrahim AS diselangi oleh 40 orang bapa menurut satu analisis lain yang terperinci. Ya. Keturunan Ma'ad daripada anaknya Nizar telah berpecah ke merata tempat. Dikatakan bahawa Ma'ad hanya mempunyai seorang anak sahaja, iaitu Nizar. Ya, Nizar mempunyai 4 orang anak. Daripada 4 orang anak ini lahirlah 4 kabilah yang besar, iaitu kabilah Iyad, Anmar, Rabi'ah dan Mudar. Rabi'ah dan Mudar mempunyai anak yang ramai dan keturunan mereka pun bercambah dengan banyaknya. Anak-anak Rabi'ah ialah Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 orang anak Wa'il, iaitu Bakar dan Taghlib, ya, dan seterusnya Hanifah dan selainnya, ya, ramai, ya. Kabilah-kabilah Mudar pula telah berpecah, ya, kepada 2 rumpun yang besar, iaitu Qais Ailan bin Mudar dan anak cucu Ilyas bin Mudar, ya. Kabilah-kabilah yang lahir daripada Qais Ailan ialah Bani Sulaim, Bani Hawazin dan Bani Ghatfan, ya. Di antara keturunan Ghatfan adalah Abbas, Dibyan, Asija dan Ghani bin Asar, ya. Mereka yang daripada keturunan Ilyas bin Mudar ialah Tamim bin Murrah, Khudhail bin Mudrikah, Bani Asab bin Khuzaimah dan anak cucu Kinanah bin Khuzaimah. Daripada Kinanah inilah lahirnya Bani Quraisy, ya. Bani Quraisy merupakan anak cucu Fir bin Malik bin Al-Nadir bin Kinanah. Bani Quraisy pula terbahagi kepada banyak kabilah. Antara yang paling dikenali ialah Jumah, Syah, Adi, Makhzum, Tayyim, Zuhrah. Anak cucu Khusay bin Qilab, iaitu Abdul Dar bin Khusay, Asad bin Abdul Uzza dan Azab bin Abdul Qusay bin Qusay dan Abdul Manaf bin Qusay, ya. Abdul Manaf mempunyai 4 orang anak, iaitu Abdul Syam, Naufal, Al-Muttalib dan Hashim. Daripada keluarga Hashim inilah Allah memilih nabinya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Itu nabi kita, insya-Allah. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah memilih daripada anak Ibrahim akan Ismail, dan daripada anak Ismail akan Kinanah. Daripada anak-anak Kinanah Allah memilih Quraisy, dan daripada Quraisy dipilihnya anak-anak Hashim, dan juga aku dipilih daripada anak pinak Hashim, ya. Baik, diriwayatkan daripada Abdul Abbas bin Abdul Muttalib, katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya lalu dijadikan aku yang terbaik antara kumpulan-kumpulan makhluk dan yang terbaik di antara 2 kumpulan. Ya, kemudian Allah memilih kabilah-kabilah lalu dijadikan aku daripada kabilah yang terbaik. Kemudian Allah memilih keluarga-keluarga lalu dijadikan aku daripada keluarga yang terbaik. Maka akulah yang terbaik jiwanya dan keluarganya di kalangan mereka, ya. Baik. Ini adalah sabda baginda Rasulullah SAW, ya, hadis baginda. Apabila anak-anak Adnan semakin ramai, mereka berpecah ke merata tempat di seluruh pelosok negara Arab, ya, asalkan ada tempat sumber air dan tanam-tanaman. Lantas itu Abdul Qais, anak-anak Bakar bin Wa'il dan anak-anak Tamim berhijrah ke Bahrain dan menetap di sana.
Bani Hanifah bin Sa'ad bin Ali bin Bakar keluar ke Yamamah dan tiba di Hijir, ya, iaitu sebuah kampung di Yamamah. Ya, seluruh keturunan Bakar bin Wa'il atau Bag bin Wa'il menetap di sepanjang bumi Yamamah sehingga ke Bahrain, ya. Syaf Kazamah Al-Bah dan kemudiannya ke merata tempat di Iraq, di Ublah dan juga Haid, ya. Baik. Bani Taghlib pula menetap di semenanjung Furat. Ya, dari situlah lahirnya anak cucu yang bercampur dengan keturunan Baq, ya, atau Bakar. Ya, sementara itu Bani Tamim pula menetap di kawasan pedalaman Basrah. Ya, Bani Sulaim mengambil tempat kediaman mereka berdekatan dengan Madinah. Ya, bermula dari Wadi Al-Qura sehingga ke Khaybar, ya. Seterusnya ke timur Madinah berdekatan sempadan antara dua bukit dan berakhir di Al-Jarrah, ya. Dan Bani Taghif pula menetap di Taif dan Bani Tawazim di timur Mekah, iaitu di pinggiran Autas, iaitu di antara Mekah dan Basrah, ya. Baik. Bani Asab menetap di timur Taimah dan di barat Kufah, ya. Antara dua tempat itu diselangi oleh perkampungan Buhtar, iaitu daripada Bani Tayyi, ya, Bani yang pernah kita sebutkan sebelum ni. Dan jarak antara tempat mereka dengan Kufah ialah 5 hari perjalanan. Ya, Bani Dibyan pula menetap berhampiran dengan Taimah, iaitu arah yang menuju ke Hauran, ya. Yang tinggal di Tihamah ialah anak cucu Kinanah. Daripada anak cucu Kinanah itu, keturunan Quraisy menetap di Mekah dan kawasan pinggirannya. Kehidupan mereka berpecah-pecah, tanpa disatukan oleh suatu kesatuan, sehinggalah muncul Khusay bin Qilab yang berusaha menyatu padukan mereka sehingga keturunan ini mendapat kedudukan yang mulia dan terhormat. Baik, selesai bab yang pertama, iaitu bab tentang tanah Arab dan kaumnya, ya. Kita akan masuk kepada bab yang kedua, ya, iaitu pemerintahan dan Amiriyah di tanah Arab. Saya rasa yang ni mungkin kita boleh sambung di lain ketika kot, ya, sebab masa mencemburui kita. Apapun, alhamdulillah dapat kita teruskan sambungan daripada bab yang pertama, ya. Tak apa, kita pelan-pelan, ya, insya-Allah. Apapun, semoga istiqamah dalam perkongsian ini dan semoga bermanfaat, ya. Diharapkan tuan-tuan boleh tolong share-sharekan, ya, tentang segmen ABDD ini untuk dijadikan manfaat bersama kepada semua orang lain, insya-Allah. Baik, sesungguhnya segala yang baik itu datang, yang baik dan sempurna itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang, yang lemah, yang silap itu datang daripada kelemahan dan kekurangan dan kelemahan, kesilapan diri hamba sendiri. Jadi hamba mohon ampun dan maaf jika sepanjang berkongsi sesuatu daripada kitab ini ada berlaku kesilapan, ya. Mohon tegurkan, insya-Allah. Baik, itu saja dahulu, insya-Allah. Sampai jumpa lagi di episod yang ketiga untuk kita sambung bab yang kedua, insya-Allah, ya. Semoga dipermudahkan oleh Allah SWT dan semoga Allah memberkati usaha kita ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf atas gangguan audio yang ada, ya. Maklumlah, dalam rumah yang sempit ini, jadi mungkin audio anak-anak dan sebagainya kedengaran, ya. Apa pun minta ampun, minta maaf, insya-Allah. Semoga dipermudahkan segala-galanya. Ya, sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih untuk selama-lamanya. Terima kasih.